Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleh Ahmad Taha. Okey, bertemu lagi kita dalam sharing ilmu, insya-Allah. Hari ini merupakan sharing ilmu tajuk yang ke-36 daripada Solehah pada sesi tahun 2022 ni. Insya-Allah tajuk kita hari ini adalah rugi serugi-ruginya. Berapa kali rugi Soleh sebut ni? InsyaAllah Soleh akan kongsikan sebentar lagi. Tapi Soleh nak minta tolong kepada anda semua. Tolong share, tolong kongsikan Soleh punya link FB Live pada hari ini. Supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Okey. Hai, kita ada siapa? Hai, Puan Nuranisa Swanda, Sana Helwah Puan. Okey, Alhamdulillah. Hari ni Soleh akan berkongsi kepada anda semua setelah 1 minggu Soleh bercuti. Sebab bagi laluan untuk quality family time, insyaAllah. Okey, hari ni kita bersambung kembali untuk sesi sharing ilmu, insyaAllah. Okey, sebelum tu jom kita mulakan dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Waalaikumsalam Puan Nuranisa Swanda. Okey, alhamdulillah. Tajuk Soleh hari ini adalah rugi serugi-ruginya. 3 kali rugi. Bila kita dengar 3 kali rugi ni, mesti perkara yang serius kan? So apakah yang menyebabkan seseorang manusia tu menjadi seorang yang rugi dekat dunia maupun di akhirat? Soleh akan sharekan beberapa golongan yang memang akan rugi. Waalaikumsalam Puan Siti Mariam, Puan Hastini Anding. Okey, alhamdulillah. Hai Puan Haslida Abdullah, Puan Emma Muhammad Tahir. Okey, alhamdulillah. Okey, golongan pertama, yang akan rugi serugi-ruginya, sebenar-benar rugi adalah mereka yang menyangkakan bila di hari akhirat dia bawa segunung pahala. Okey, contohnya kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita buat macam-macam kebaikan dekat dunia. Okey, kita dapat pahala tu, and then kita bawa pahala tu di hari akhirat. Namun jangan kita ingatkan pahala tu akan kekal bersama dengan kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan segunung ataupun selautan macam mana pun pahala yang kita bawa, namun pahala tu akan habis diberikan kepada orang yang kita zalimi dekat dunia. Habis. Dekat akhirat nanti, kita akan jadi manusia yang muflis di akhirat. Sebab apa? Dekat dunia suka mengumpat. Dekat dunia suka mengata orang. Dekat dunia suka melakukan kezaliman. Menyebarkan aib orang. Banyak lagi kesalahan. Buat ribah dan sebagainya. So, hati-hati. Kita jangan anggap banyak sangat kebaikan ibadah yang kita buat sehingga kan kita kata kita ahli Quran, kita ahli ibadah. Namun hati-hati, segala pahala, segala kebaikan yang kita bawa di hari akhirat kelak, walaupun segunung pahala, semua pahala tu akan habis hanya kerana apa yang kita lakukan dekat dunia tu, suka mengumpat orang, suka menyebarkan fitnah, suka melakukan kesalahan, maka kita akan menjadi orang yang muflis di akhirat. Na'udzubillah min zalik. So hati-hati. Jangan kita ingatkan, okey, kita solat. Dalam solat kita ada riak, ada ujub. Kita cakap, okey, saya nak solat lah, saya nak tunjuk dekat orang ramai bahawa saya ni orang alim, saya ni orang warak. Ini adalah masalah hati. Masalah hati, masalah dalaman jiwa kita yang mana buat ibadah bukan kerana Allah. Buat ibadah semata-mata kerana manusia, kerana makhluk. So tak bolehlah macam tu. Kita kena betulkan diri kita balik.
kena upgrade ilmu, kena cari ilmu supaya kita melakukan ibadah tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tak ada riak, tak ada ujub melakukan sesuatu ibadah tu hanya kerana nak menunjuk-nunjuk, nak orang puji kita, nak orang naikkan pangkat kita, nak orang puji-puji melambung kita sehinggakan kita ada perasaan ujub, riak dan takabur dalam diri kita, ada sifat keakuan dalam diri kita sehinggakan kita kata aku hebat. Sedangkan yang hebat tu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memiliki kehebatan. Manusia, makhluk, kita ni semua hina dina. Kita ni kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So hati-hati. Jangan kita ingatkan segala sedekah, pahala kita, puasa kita, solat sunat kita, bangun qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kaki tak, namun sebab hati yang kotor, hati yang selalu meletakkan sesuatu perkara tu bukan kerana Allah, maka rugilah. Inilah yang saya cakap hari ni. Tajuk hari ni adalah rugi serugi-ruginya. 3 kali rugi Surah ulang. Sebab manusia yang rugi tu adalah mereka yang menyangkakan dia tu baik, tak ada kelemahan langsung, tak ada buat dosa langsung sehingga menyebabkan kesombongan dalam diri dia tu. Kita lihatlah sebagaimana kisah teladan, sebagaimana iblis dikeluarkan daripada syurga hanya kerana kesombongan diri dia. Iblis ilmu dia tinggi. Sebab tu, adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Andai kita merasakan diri kita lebih hebat, lebih pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah salah sama sekali. Sebab yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni cuma hamba, kita ni cuma insan dan manusia yang selalu buat dosa, yang hari-hari kena bertaubat, yang hari-hari kena beristighfar, yang hari-hari kena betulkan diri kita sebab kita ni memang tak sempurna. Takkan pernah sempurna manusia ni. Siapa kita? Kita ni siapa? Kita kalau Allah tak izinkan sesuatu perkara berlaku, kalau Allah tak izinkan untuk bagi kita rezeki macam-macam, kita tak ada apa-apa, zero. Pakaian, makanan, keluarga yang kita ada ni, semua Allah yang bagi. Semua yang Allah pinjamkan. Yang akan menjadi milik kekal kita, pahala yang kita bawa ke hari akhirat, namun kekal milik kita. Bukannya pahala kita bawa tetapi pahala tu akhirnya habis. Kita tak nak macam tu. Rugilah kan. Waalaikumsalam Puan Latifah Aloy. Okey, Alhamdulillah. Okey, yang kedua kita lihat pula. Mereka yang rugi adalah mereka yang suka berhibur, suka melebihkan hiburan dunia semata-mata sehingga mengabaikan akhirat. Kita lihatlah akhir zaman sekarang ni. Kita dengan banjir, Allah bagi ujian sekelip mata je. Andai hari ni kita rasakan cuaca yang panas terik, boleh jadi cuaca yang panas terik ni Allah sekelip mata kun fayakun, tiba-tiba Allah jadikan bah yang besar, banjir yang besar, Allah uji kita. Sebab tu kita tak boleh nak sombong, tak boleh nak membongkakkan diri kita, tetapi selalulah merendahkan diri kita, jadi seorang yang merendah diri, hamba. Kita ni tak ada apa-apa. Yang kita kena tingkatkan adalah amal ibadah kita. Sebab kita dekat dunia ni memang tak punya apa-apa. Kita ni serba kekurangan. Yang kita kena cukupkan adalah amal kita, apa bekal yang kita nak bawa, saham akhirat kita, bagaimana kita punya tabung jariah kita dah penuh ke belum. Tu kita kena cek satu persatu. Waalaikumsalam Puan Julie Masyitah. Okey, Alhamdulillah. So kita jangan suka terlampau nak berhibur sangat. Berhibur boleh, berhibur cara Islam. Islam ajar kita berhibur secara sederhana macam mana? Islam ajar kita kalau nak berhibur boleh qasidah, boleh selawat, boleh apa lagi, tadarus Al-Quran, boleh taranum Al-Quran. Semua tu boleh, bersederhana. Jangan kita berhibur sehingga menyebabkan diri kita lalai, sehingga berani untuk tinggalkan solat. Sebagai contoh kan, kita tahu malam ni ada game bola sepak dekat stadium. And then, antara waktu maghrib dengan isyak ialah nak tunggu game bermula. Sampaikan kita tak nak solat dahulu semata-mata nak tunggu game tu, takut game tu dah bermula kita kedek-kedek nak solat kan. So salah lah macam tu. Solat adalah wajib. Game permainan tu adalah semua dunia sahaja. Tetapi manusia zaman sekarang ni, dia meletakkan dunia tu lebih atas daripada akhirat dia. Sehingga kan dia berani, okey tak apalah, nanti aku kodok lah balik solat ni. Sedangkan solat tanpa sebab yang munasabah tak boleh nak digantikan ataupun dipospon. Even kita dah nak mati pun,
Allah masih suruh kita solat walaupun dengan isyarat mata. Contohlah orang tu dah dalam wad kan, sangat-sangat teruk keadaannya, tetapi bila jasad kita masih bernyawa dan akal kita masih berfungsi, kita masih diwajibkan untuk solat. Mengikut syarat-syarat tertentulah. Tak mampu untuk berdiri, boleh duduk. Tak mampu untuk duduk, boleh baring. Tak mampu untuk baring, boleh bagi isyarat mata. Betapa Allah tu memberi rukhsah dan kemudahan kepada kita untuk kita tidak tinggalkan solat sewenang-wenangnya. Sebab solat adalah antara perkara pertama yang akan Allah soal nanti. Malaikat soal di dalam kubur. Kita ni, adakah kita ada tinggalkan solat? Adakah kita ni kenal siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Soalan dah bocor dah. Ma rabbuka? Ma nabiyuka? Semua soalan dah bocor. Tetapi, orang yang beriman, kalau dia beriman waktu dekat dunia, malaikat soal, dia akan dapat menjawab dengan lancar. Tetapi bezanya, andai kita tak beriman, walaupun kita dah tahu dah soalan bocor ni, dah tahu dah jawapan. Kalau tanya sekarang, kita dah boleh standby dah, kita kata. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya, orang yang tak beriman, tak jaga solat, walaupun dekat dunia dia dah standby dah jawapan apa nak jawab nanti malaikat tanya. Di hadapan malaikat dengan terketar-ketarnya, mulut dia tak boleh nak bercakap dan menjawab pun. Sebab apa? Imanlah yang membezakan setiap manusia. Sebab tu kita zaman sekarang ni dah tak punya banyak masa. Kita ni jangan nak melengah-lengah, jangan nak tangguh-tangguh. Orang kata buat kebaikan tu jangan tunggu nanti. Sebab kita tak tahu, mungkin apa yang kita kata nanti tu kita tak sempat pun nak buat kebaikan tu. Kita cakap, tak apalah, nantilah saya sedekah, esoklah saya sedekah. Sedangkan niat kebaikan tu kalau dah ada tu terus je buat. Contoh kalau kita nak bersedekah, kita tengok orang susah lalu di hadapan kita. So kitalah yang diuji waktu tu. So kita rendahkan hati, jadikan akhirat nombor satu, jangan jadi manusia yang rugi. Sebab manusia yang rugi tu, kita tak punya apa-apa di hari akhirat. So macam mana? Siapa yang nak selamatkan kita? Kalau ada ahli keluarga yang ingat kita, yang sebab kita buat kebaikan dan bina silaturahim dengan dia, insya-Allah lah dia akan ingat kita dan bantu kita, beri syafaat. Tetapi andai kita dekat dunia selalu bergaduh, selalu nak menang je, selalu nak cari salah orang, kita ingat orang akan ingat kita. So, jadilah seorang manusia yang sentiasa merendah diri, yang sentiasa nak perbaiki diri, jangan sakitkan hati orang, jangan tahu nak bergaduh, berdendam lama-lama. Sebab kita nak akhirat kita ni, kita nak akhirat kita kembali ke rumah asal kita dengan selamat, insya-Allah. Okey, yang seterusnya. Manusia yang rugi tu adalah manusia yang tidak mahu belajar dan sombong. Macam saya bagi tahu tadi kan. Kita tahu, kita tak pandai. Contoh kita tak pandai mengaji, kita tak pandai tajwid. So kita kalau tak pandai mengaji, tak pandai tajwid, kalau kita baca Al-Quran salah, berdosalah hukumnya kan. Sebab tu kita kena belajar. Belajar tajwid, belajar segala apa nak betulkan makhraj huruf-huruf dalam Al-Quran tu. Supaya tak lari dia punya maksud. Sebab huruf di dalam Al-Quran, andai bunyi satu beza dah jauh maknanya lari. So kita tak naklah macam tu. Kita nak redha Allah, kita nak kasih sayang Allah. Sebab tu, kita kalau nak mengaji ke, nak berilmu ke, kena dengan ilmu yang betul. Jangan membabi buta, orang kata kan. Jangan membabi buta. Kita berpegang dengan ilmu yang benar. Jangan jadi orang yang jahil selama-lamanya. Turunkan ego kita, buang sombong kita. Tak apalah kita belajar sekarang. Orang nak cakap apa pun cakaplah. Yang penting, kita nak diri kita ni Allah terima. Allah terima solat kita, Allah terima ibadah kita, Allah terima segala ilmu yang kita jihadkan dekat dunia ni. Dengar majlis ilmu, selalu berkongsi ilmu, semua tu adalah jihad. Jihad fisabilillah yang akan manis sangat ganjarannya di hari akhirat kelak. Okey, dan yang terakhir, rugi serugi-ruginya manusia tu adalah apabila dia solat tapi dia buka aurat. Buat dosa. So solat tu apa fungsinya? Sebab tu zaman sekarang ni, ada orang pernah berhujah, dia kata tak apalah, hati saya baik. Walaupun saya tak pakai tudung, walaupun saya tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Nak tahu ustaz kata apa? Alim ulama, ustazah jawab apa? Mereka kata, kalau hati kita baik, kita akan dengar dan patuh cakap Allah. Mana ada orang yang baik akan mengaku dia baik?
Sebab tu kita jangan nak cakap hati baik tapi tak nak tutup aurat. Kita cakap kita solat tapi tak tutup aurat. So kita kena pandai bezakan apa fungsi solat tu. Kalau solat tu Allah terima, insya-Allah kita akan tutup aurat sempurna. Sebab solat ni akan membetulkan akhlak dan attitude diri kita. Kalau solat kita tak sempurna, sebab tu kita tak boleh terima nak pakai tudung, nak tutup aurat. Hidayah tu tak sampai. Tetapi andai kita solat yang khusyuk, solat yang penuh kehambaan, maka Allah akan hadirkan, fungsi solat ni membetulkan jiwa seorang manusia, menjadikan diri dia takut nak buat dosa. Yelah, kita solat. Tetapi andai kita solat tapi jiwa kita, roh kita tak ada dalam solat tu, kita solat tapi fikir keduniaan, kita solat tak khusyuk, sebab tu solat kita Allah tak terima. And then sebab tu kita boleh cakap, kita kata, aku solat tapi aku tak tutup aurat. Aku buat dosa tapi Allah tak marah pun. Berani kita kata macam tu. Jangan. Allah sedang uji kita ni. Kalau kita kata kita solat, kita tutup aurat. So itu adalah sebenar-benarnya solat, tutup aurat, tak buat dosa. Kita tahu solat tu mencegah diri daripada kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab tu kita setiap hari Allah suruh solat 1 hari 5 kali. Sebab boleh jadi solat kita hari ni, kita solat hari ni tapi masih buat dosa. And then kita solat esok, kita teruskan istiqamah. Istiqamah solat, kita perbaiki solat kita, kita repair solat kita. Sampai satu masa, kita rasa jatuh cinta sangat dengan solat tu. Kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa, ya Allah sayangnya Allah dengan aku. Ya Allah rapatnya aku dengan Allah. Rasa tenang sangat. Bila kita bercakap dengan Allah tu, hati kita rasa sangat, ya Allah, baiknya Allah. Allah sentiasa ada dengan aku. Allah sentiasa bantu aku dalam susah dan senang. Itulah fungsi solat. Solat membetulkan jiwa seorang hamba. Daripada sebelum ni tak pernah istiqamah, dah mula istiqamah. So kalau hidup kita bermasalah, cek solat kita. Kalau kita masih lagi buat dosa, berani buat solat, berani buat kejahatan, maksiat, maknanya solat kita tak betul. Maknanya solat kita yang kita lakukan tu perlu di-repair dan perlu diperhalusi. Cek bacaan solat kita, betul ke aku baca Al-Fatihah ni? Betul ke rukun qalbi aku ni? So betulkan solat kita. Sebab manusia ni, kalau hidup dia porak-peranda, hati dia tak tenang sebab daripada solat yang tak khusyuk, solat yang tak sempurna. So betulkan solat kita. Kita tak nak jadi manusia yang rugi. Kita tak nak jadi manusia yang Allah murka. So hati-hati, insya-Allah sama-sama kita perbetulkan diri kita dan kita jadi hamba yang sebenar-benarnya, hamba yang bertakwa. Cuba dan ubah, insya-Allah. Allah tu maha baik, selalu bagi kita peluang. Sebelum terlambat, rebut peluang ni untuk perbaiki diri kita, untuk muhasabah diri kita menjadi yang lebih baik setiap hari, insya-Allah. So saya doakan agar anda semua kaya, berjaya dunia akhirat, genggam akhirat untuk kebahagiaan kita yang hakiki. Kita nak balik tempat asal kita dengan selamat, insya-Allah. Sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah. Segala salah silap harap dimaafkan. Insya-Allah kita berjumpa lagi esok hari di waktu yang sama. Kita akan berkongsi lagi ilmu-ilmu yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.